Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah minggu lepas mungkin kita saya bersama dengan sahabat-sahabat semua di Kuala Belait sana, daripada dalam MP3 saja. Jadi pada minggu ni insya-Allah live daripada Nottingham, insya-Allah. Jadi walaupun jauh tapi dekat di hati, insya-Allah sentiasa. Memang Kuala Belait dekat di hati, insya-Allah, terutama Kampung Mumong. Jadi insya-Allah pada kali ni kita akan sama-sama lihat apa yang telah kita baca sampai tadi. Kita alhamdulillah dah ada guru kita yang dapat insya-Allah betulkan tajwid dengan baik. Moga-moga kita dapat betulkan makhraj dengan baik, insya-Allah. Ustaz kita ada kat sini pada malam ni, dan juga malam-malam yang akan datang. Saya rasa ada ustaz kita. Jadi insya-Allah nanti kalau saya balik nanti pun semua rasanya dah boleh baca ha dengan ha-nya, dengan qaf-nya, dengan kaf-nya, dengan zai-nya, dengan za-nya. Insya-Allah semua tak adalah, insya-Allah. Jadi moga-moga usaha kita semua ni bersusah payah untuk baca Quran dengan baik ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni juga saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat semua, insya-Allah, daripada surah Al-Imran, muka surat 75, mengikut mushaf Uthmani, iaitu insya-Allah kita dah baca tadi. Jadi saya hanya mungkin mengambil poin-poin penting dan kita akan relatekan dengan hidup kita seharian sebagai orang Islam yang sentiasa cuba untuk ambil daripada Quran ni sebagai panduan hidup, membetulkan apa yang tak betul dalam hidup kita, menunjukkan kepada kita jalan yang betul. Jika sekiranya kita ni masih kelabu, masih kurang-kurang jelas apa yang patut, bagaimana kita berfikir, bagaimana harus kita ni bergerak, bagaimana harus kita beribadah, bagaimana harus kita hidup atas dunia ni walaupun apa saja kerja kita. Jadi yang pentingnya kita ni disatukan oleh cara hidup Al-Quran. Jadi nanti walaupun saya kerja berbeza dengan kerja sahabat-sahabat semua, engineer ke, manager ke, ataupun apa saja, insya-Allah kita adalah satu kerana kita disatukan oleh cara hidup, perasaan, hati yang satu, iaitu daripada Quran. Jadi sahabat semua, ayat 187 kita tengok ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Allah wa idz akhadha Allah mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan ingatlah ketika Allah Taala mengambil perjanjian daripada orang-orang yang diberikan kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini bahawa Allah ni pernah mengambil janji daripada orang yang diberikan kitab, iaitu Bani Israel. Jadi apakah yang Allah Taala ambil janji daripada mereka? Jadi inilah sebenarnya setiap kali Allah Taala berikan kitab kepada mana-mana manusia melalui perantaraan Rasul. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala bukan hanya beri kitab itu kepada mereka sahaja. Maknanya bila Allah Ta'ala beri kitab kepada Bani Israel, bukan hanya kitab itu untuk Bani Israel sahaja, tetapi adalah menerusi Bani Israel supaya Bani Israel itu menyampaikan kepada seluruh manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ni janji daripada Allah. Janji Allah kepada Bani Israel ialah mereka hendaklah latubayyinunna maksudnya kamu hendaklah menjelaskannya kepada manusia, linnas, kepada manusia. Jadi apabila kita dapat Quran, apabila kita dapat hidayah, bila kita dapat apa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita, sepatutnya kita kena faham di sini Allah Ta'ala sebut tentang Bani Israel. Tapi sebagaimana kita ni orang Islam yang dapat juga Quran, dapat kitab, maka kita naklah jelaskan kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala marah kepada Bani Israel kerana mereka ni ambil kitab, dapat hidayah, tapi mereka tidak jelaskan kepada manusia. Jadi wala taktumunahu, Allah kata jangan simpan dia.
Jangan sembunyikan dia. Jadi kita alhamdulillah kita dah baca Quran 75 muka surat. Jadi sepatutnya kita dah menceritakan kepada orang sebanyak 75 muka surat. Jadi sahabat-sahabat semua ni, kita ni kerja kita ni berat juga ni. Mungkin ada tak semua member-member kita kat pejabat tu dapat seperti mana kita ni. Allah Ta'ala buka hati kita untuk kita datang dalam majlis ni. Dah 75 muka surat kita dah dapat. Kita bincang sama-sama ataupun kita baca sama-sama maknanya dan pengertiannya. Dan jadi kerja kita ialah wala taktumunah, dan jangan kamu sembunyikan. Jadi kita tak boleh sembunyikan Jadi bukan kita nak sembunyikan kadang-kadang, tapi kita tak cerita. Tapi tak cerita kepada orang, itu maknanya kita sembunyikan. Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Allah kata Bani Israel ini telah mencampakkan janji itu di belakang mereka, makna buat tak hirau. Washtarau bihi thamanan qalila, dan juga mereka telah membeli ayat-ayat Allah ini, kerja ini dengan harga yang murah. Maknanya ada di kalangan Bani Israel itu satunya mereka tak hirau langsung janji mereka dengan Allah yang mereka mesti sampaikan kepada manusia. Dan yang kedua, ada juga yang telah menjual dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kerana duit mereka tak menceritakan perkara yang betul. Sepatutnya benda macam ni, Allah kata macam ni, tapi oleh kerana mereka ni dibayar, mereka takut kehilangan kehilangan dunia, maka mereka telah tidak menyampaikan apa yang patut mereka sampaikan. Jadi ini Allah Ta'ala ceritakan. Allah kata fabi sama yashtarun, seburuk-buruk alangkah buruknya apa jual beli mereka yang lakukan ini. Seterusnya insya-Allah ayat 188 Allah sebut lagi, wala la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Janganlah kamu menyangka. Okey, ayat tadi satu habis cerita pasal tanggungjawab kita dan sebagainya. Ayat seterusnya itu Allah kata jangan kita menyangka bahawa, jangan kamu menyangka bahawa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka buat itu. Apa yang mereka buat ni, di dalam tafsir disebut apa yang mereka buat ialah, iaitu mereka menghalang manusia ataupun mereka ini menyesatkan manusia. Itu disebutkan dalam tafsir Jalalain. Disebutkan jangan, jadi Allah kata jangan kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan kerja mereka menyesatkan manusia itu, dan mereka ni suka dipuji di atas perbuatan yang mereka tidak lakukan. Mereka menyembunyikan, mereka tak buat benda baik, tapi mereka menunjuk-nunjuk seolah-olahnya mereka ni buat benda baik. Jadi jangan kamu sangka orang-orang yang macam tu. Allah kata fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu sangka mereka ini akan selamat daripada azab, akan bebas daripada neraka. Mereka akan kena neraka. Jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah kan, dua perkara yang Allah Taala sebutkan kat sini, perbuatan yang buruk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala di sini, iaitu ada orang yang gembira apabila mereka dapat menyekat manusia, mereka menyesatkan manusia, mereka ajak manusia kepada keburukan, mereka gembira. Itu satu. Yang keduanya, mereka ini suka untuk orang puji mereka pada perkara-perkara yang mereka tidak lakukan. Jadi okey, seterusnya ayat 188 tadi ada dua jenis manusia. Yang pertamanya orang yang ya. Okey, tak apa ya, dengar ya. Boleh dengar? Jadi seterusnya ayat yang ke 188 tu Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ada dua jenis perbuatan yang tak patut kita buat kan, yang patutnya kita jauhi. Iaitu yang pertamanya gembira dengan kita ni menyesatkan manusia. Jadi sifat itu. Iaitu yang keduanya iaitu gembira dipuji dengan apa yang kita tidak lakukan. Jadi sebenarnya kedua-dua perbuatan ini adalah Allah Ta'ala kata dia ni akan tak selamat daripada azab, daripada neraka.
walahum azabun alim. Bagi mereka, iaitu bagi dua jenis ini, mereka ini bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Allah sebut walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah lah semua apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Dan Allah ini di atas segala sesuatu sangat-sangatlah qadir, sangat berkuasa. Jadi insya-Allah dalam ayat ni kenapa dia kaitkan dengan ke atas tu? Sebab ada setengah-setengah manusia kadang-kadang dia rasa bila dia membeli sesuatu, kadang-kadang dia sanggup untuk menggadaikan agamanya dengan duit, dengan dunia. Jadi Allah katakan segala benda yang ada di dunia ni adalah milik Allah, di bawah kerajaan Allah. Allah lah yang memiliki, Allah yang menjadi raja kepada dunia, langit dan juga bumi. Segala rezeki, segala hujan, segala apa saja yang ada di bumi ni adalah milik Allah. Jadi sepatutnya kita adalah sepatutnya dah tunduk kepada Allah, adalah ikut apa yang Allah nak, bukannya ikut apa yang manusia nak kehendaki. Kemudian seterusnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah kata juga sini ialah disebutkan bahawa di dalam kejadian langit dan kejadian bumi, dan juga ikhtilafil laili wan nahar. Ulama-ulama tafsir kata perbezaan sini iaitu langit dan bumi, iaitu pergantian malam dan juga siang. Dia kata apa pergantian malam dan juga siang? Dia kata dalam tafsir kata, kita tengok dia kata dalam kadang-kadang Allah Taala jadikan panjang malam tu panjang, kadang-kadang siang tu panjang. Kalau kita duduk di negeri di negeri apa ni yang ada 4 musim ni, kita akan boleh tengok dengan ketaranya, iaitu kadang-kadang malam tu sangat panjang, kadang-kadang macam sekarang lah kan, malam sangat panjang dah. Pukul 4 dah asar, dah maghrib dah. Kemudian subuh pukul 7.30 baru subuh kan. Jadi panjang sangat dia punya malam. Jadi ini semua Allah kata sepatutnya adalah menjadi ayat, menjadi tanda bagi orang-orang yang berfikir. Tapi kalau orang yang tak berfikir, dia tak rasa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah tanda-tanda orang-orang yang berfikir ini? Iaitu Allah kata allazina yazkurunallah, orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Qiyaman, semasa dia berdiri dia ingat Allah. Wa qu'udan, semasa dia duduk dia ingat Allah. Kemudian wa ala junubihim, semasa dia berbaring dia mengingati Allah. Wa yatafakkarun, dan kemudian dia berfikir pula fi khalqis samawati wal ardi, di dalam kejadian langit dan juga kejadian bumi. Jadi sahabat-sahabat semua kan, boleh tak kita amalkan benda ni? Boleh tak kita dan setiap keadaan ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat ni maksudnya, ingat satunya kita ingat dengan kata-kata, dengan lidah kita. So kita ada bacaan-bacaan dia. Masa berdiri, masa kita nak bergerak, masa ni sepatutnya semua ada doa-doa yang perlu kita baca. Kita nak naik kenderaan, kita nak keluar rumah, ada doa. Kita tengok ni ada doa, kita hujan turun pun ada doa, kilat pun ada doa. Semua ada doa-doa yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Tapi doa-doa ni sepatutnya kita baca dan kita faham. Bila kita faham, kita masuk. Jadi kita membaca tu dengan hati, bukan membaca hanya dengan hafalan. Jadi itu penting insya-Allah. Jadi kalau kita boleh amalkan dalam semua keadaan ini, duduk, bangun dan juga berbaring, kita boleh ingat, dan kemudian kita berfikir pula. Campur yang tu habislah. Mulut menyebutkan dengan lidah menyebutkan tentang nama Allah dan zikir, dan kemudian kepala pula berfikir tentang kejadian langit dan juga kejadian bumi. Maka ketika itulah akan lahir suara akan berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maknanya akan keluar kata-kata tu. Bukan maknanya kita disuruh mengeluarkan kata-kata tu, tetapi keluar kata-kata itu terkeluar je dengan sendiri. Dengan hati kita rasa, oi Allah Ta'ala, kau tak jadikan benda ni sia-sia. Jadi kalaulah terkeluar kata tu, terkeluar perasaan tu dalam diri kita secara automatik, secara spontan, menunjukkan bahawa kita ni memang berfikir betul-betul dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Kemudian dia kata Subhanak, ya Allah, maha suci engkau, Fakina azabannar, maka jagalah kami daripada azab neraka. So sahabat-sahabat semua, ayat ni sangat mudah untuk kita praktikkan. Itu sangat perlu kita praktikkan. Dan untuk test kita juga, adakah kita ni berfikir betul-betul dengan kejadian Allah ataupun tidak. Kalau kita berfikir betul-betul dengan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bermakna dia akan keluarlah kata-kata itu
InsyaAllah. Kalau kita berfikir betul-betul dengan kata-kata itu, maka dengan keadaan yang keliling kita tu, dengan kejadian langit dan juga kejadian bumi, insya-Allah kita akan nampak, kita akan terkeluar kata-kata itu, iaitu ya Tuhan, kau tak ciptakan ini sia-sia. Itu bukan kata-kata mulut. Saya sebut sekali lagi, saya ulang sekali lagi, bukan kata-kata mulut, tapi kata-kata yang keluar daripada hati, yang sedar dan berfikir dengan apa yang Allah Ta'ala, yang dia nampak di depan mata dia. Dan dia bukan kata subhanak, maha suci engkau, maka jagakan kami daripada, peliharalah kami daripada azab neraka. Seterusnya, jadi seterusnya Allah dia katakan kat sini kan, iaitu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Okey, ayat 192 sekarang. Ayat 192, Rabbana, dan terusnya dia berkata innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Dia kata, iaitu dia kata, wahai Tuhan, sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan mereka itu dalam neraka, sesungguhnya engkau telah hinakan dia. Siapa yang engkau masukkan? Hello. Salam. Okey, insya-Allah. Okey, tak apa insya-Allah. Di Nottingham insya-Allah. Tak apa, jumpa lagi insya-Allah. Okey. Insya-Allah minggu depan lagi insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah saya record kan, saya hantar nanti. Okey insyaAllah. Okey, bye. Okey insyaAllah. Okey, Assalamualaikum.